Itu pun Ah, efisiensi kan. satu lagi ialah macam site visit dengan potential tenant lah. Buat appointment tu sekali kan untuk tarikh yang sama. Berapa company yang boleh attend untuk tarikh yang sama. So senang. Kan? Betul? Betul? Lagi. Ataupun satu lagi efisiensi, kalau misalnya ada kontraktor datang nak bagi sesuatu, kita bagi dia 2-3 kerja sekali. Kan? Yang berkaitan dia. Yang berkaitan lah kan. Contohnya kita suruh dia baiki tile di bilik air nombor 3. Kan? Selain itu, ini pun kena tukar flush dia. Sekalilah tukar dengan flush sekali. Maknanya kena cek keseluruhan tu lah. Toilet tu kalau ada kerosakan lain sekalikan. Sekalikan. Jadi itu kita buat kerja di satu tempat, beberapa kerja di satu tempat, itu pun dikira sebagai jimat masa, jadi itu pun efisien juga. Ya. Ataupun kita beli barang, daripada kita beli barang dekat 4-5 kedai hardware, kita beli barang satu kedai hardware pun jimat juga. Daripada kita ada 5 warna satu benda, kita gunakan satu warna je pun jimat juga. Okey? Jimat. Apa lagi contoh efisiensi? Okey. Satu lagi efisiensi mungkin dalam bentuk kipas. Okey, saya tengok di UPM kita gunakan kipas yang besar tu dekat atas tu, dekat kafeteria kan? Kafeteria atas Dewan terbuka. Dewan terbuka. Ya, betul. Tak tahulah guna apa kat atas tu, tapi guna yang kipas yang 8 kaki. Giant fan. Apa fan dia panggil? Giant fan. Giant fan. Okey. Saya pun tak tahulah, kemungkinan lah lebih efisien lah daripada pakai yang kecil-kecil tu. Pakai yang 4 kipas yang berasingan, kita gunakan satu kipas. Kan? Jadi mungkin itu lebih efisien. Okay? Lebih efisien. Mungkin kita boleh buat style modular untuk kita punya pejabat yang untuk kita sewa. Okey. Jadi modular tu maksudnya kita boleh sambung-sambungkan pejabat satu, kalau nak 2, kalau nak 3, kita boleh sambung-sambungkan kan. Boleh pecah buat pintu ke apa ke. Yang tu. Kalau premis bersebelahan boleh lah. Kalau company tu nak ruang yang besar boleh lah. Boleh. Kan? Jangan tapi beam jangan sentuh lah, itu je lah. Jangan sentuh, kan roboh terus. Lepas tu kita pun ada kontrak restore to original kan? Betul. Jadi maksudnya bila keluar dia kena restore to original. Okey. Itu pun efisiensi juga. Jadi tak perlu dia sewa unit-unit yang berasingan, tapi dia boleh unit yang berhampiran, bersebelahan kan. Bersebelahan. Bolehlah dia pecah pintu, buat pintu baru ke apa, tak kisah. Tapi yang penting bila keluar, buat original balik. Ataupun kita tak perlu, mungkin kita tak perlu kontraktor kita ada pengkhususan. Mungkin kita boleh pakai, sekarang ni mungkin kita ada 10 kontraktor, ada 10 pengkhususan. Mungkin kita boleh pakai 5 kontraktor ataupun 3 kontraktor yang multi purpose. Dia boleh buat banyak benda kan. Mungkin jugalah. Itu kita jimat manpower jugalah kan. Okey. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk kita buat kerja dengan lebih cekap, efisien. Ingat apa yang kita perlukan adalah kita cari cara dan peluang untuk kita guna kurang masa, kurang tenaga, guna kurang bahan, maka kita sedang mengejar kecekapan. We are chasing after efficiency. Lepas tu economic. Jadi economical ni maksudnya penjimatan wang.
Khusus kepada penjimatan wang. Okey. Jadi kalau ingat orang-orang otai kat sini, kita boleh ingat kita ada jenama sabun ekonomi kan. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan jenama sabun ekonomi ni? Jadi sabun tu berbanding dengan sabun lain, berat yang lain atau kuantiti yang sama, okey, tapi jenama lain, sabun ni boleh basuh lagi banyak. Lagi banyak buih. Contoh je kan. Ya. Jadi lebih ekonomi kerana sekali kita pakai, kita kurang menggunakannya. Jadi ekonomi. Okey, ekonomi ni berkaitan dengan penjimatan duit. Penjimatan duit. Okey. Penjimatan duit ni tak semesti berkaitan dengan kos asal. Kos asal atau kos awal satu benda mungkin mahal. Tetapi tahan lama, maka kita kurang bertukar. Tapi kita mungkin beli satu benda harga murah. Tapi kita kerap bertukar kerana cepat rosak. Okey, jadi ekonomi bukan semestinya murah sahaja. Tetapi tengok over the lifespan. Over the lifespan. Jadi kalau kita beli satu hose bidet, harga dia RM50, boleh tahan setahun. Okey. Berbanding dengan kita beli satu lagi hose bidet, kita beli RM25, lagi murah. Tapi kena tukar setiap bulan. Nampak? Satu hose bidet RM50, tahan satu tahun, lagi mahal. Tapi ada lagi brand lagi murah, RM25. Tapi RM25 ni tiap-tiap bulan kena tukar. Jadi setahun 12 kali. Jadi kiralah 25 kali 12. 25 kali 12, RM300. Okey, RM300. Okey, berbanding dengan harga RM50 tapi tahan satu tahun. Okey, jadi kalau nak buat boleh test, contohnya Yuna boleh test air freshener. Okey, tengok air freshener harga dan ketahanannya. Kan? Ada air freshener RM10 mungkin boleh tahan sebulan. Ada air freshener RM10 juga tapi tahan 1 minggu. Jadi sebulan kena pakai 4 jadi dah RM40. Jadi baik beli yang RM10 tu. Kan yang lagi mahal tu kan. Ya. Baik guna yang lagi mahal kerana kita jangka masa yang lebih panjang, kita kurang menggunakannya berbanding dengan yang lagi murah tapi jangka masa panjang kita banyak menggunakannya. Itu sebabnya kalau kita economical ni, kita kalau kereta kan, tak semesti kereta yang murah ya menjimatkan, tak semesti kereta murah menjimatkan. Ya, mungkin kereta mahal menjimatkan juga. Lebih menjimatkan kerana spare part dia lagi tahan, jarang tukar. Tapi sekali tukar memanglah mahal. Sekali tukar memang mahal, tetapi kita kurang menukarnya berbanding dengan jenama kereta yang satu lagi, ianya memang murah spare part dia tapi kerap tukar. Jadi jangka masa yang panjang memang kita kerugian pula. Okey? Jadi itu satu contoh di mana harga asal ataupun original price lebih mahal tetapi tidak menjaminkan penjimatan pada jangka masa yang lebih panjang lagi. Okey, orang selalu juga suka beri contoh MacBook, Apple MacBook. Okey? Kita kalau dengar Apple MacBook, ya Allah mahalnya. Berapa harga satu Apple MacBook sekarang? RM13,000, RM20,000 ada kan? RM24,000 pada MacBook ya. Betul je dah? Siapa orang MP boleh tahu. Berapa harga MacBook sekarang? RM10,000 ke atas. RM9,000? RM15,000 ke atas. RM15,000 ke atas. Mana ada RM7,000, RM9,000? MacBook Air.
MacBook Air. Tapi kabarnya lah, saya tak tahu. Saya tak guna. Kabarnya guna MacBook ni tahan lagi lama dan kurang repair banding dengan yang Windows. Windows ni lagi murah. Banyak security. Banyak security kan. Saya tahu MACD je. Kotor MACD je. Itulah. Kan kotor MACD je. Jadi itu satu contoh lah. Jadi siapa boleh bagi contoh di tempat kerja ya di mana kita ada peluang untuk penjimatan. Jadi Ramos dah cakap dah itu. Itu penjimatan dalam bentuk serbuk kopi lah kan. Ya, jadi serbuk kopi kalau bancuh sendiri banyak sampai 9,000. Tapi kalau kita gunakan mesin, kita jimat serbuk kopi. Berbaloi untuk beli mesin tu. Ya. Kerana kita dapat pulangan balik modal kita dalam masa beberapa bulan. Okey, ada apa contoh? Contoh berkaitan dengan penjimatan. Ada tak? Contoh menjimatkan sesuatu. Ada satu yang boleh dijimatkan? Ada tak? Ada offer ke, ada promotion ke, buy 3 get 1 ke, itu pun bentuk penjimatan juga. Ramos cari makan 3 kali, suruh dia makan 1 hari sekali pula. Tu jimat. Itu lebih kepada ya betul jimat lah kan. Tapi kalau dia makan banyak pula, lebih banyak daripada makan 3 kali tu, tu kan penjimatan. Limitkan bancuh Nescafe sebab selalu membazir. Macam mana tu? Oh ni bancuh ikut cawan je. Jangan 1 jam. Sebab selalu meeting Nescafe tu selalu banyak lebih hari-hari. Lepas tu buang. Ramos satu, Ramos. Ramos dah tolong habiskan. Yang tu lah habiskan dalam sinki tu yang tu lah habiskan. Dia telan. Adalah Ramos Pergi dalam 3 in 1 yang dalam paket tu je. Saya pertama kali jumpa Ramos pun selepas mesyuarat. Oh, kalau kapten cuba meeting dia 1 hari. 4 kali makan tu dia bagi. Itulah saya kata. Saya pertama kali jumpa Ramos pun lepas mesyuarat. Rugi kapten, rugi. Kapten kena datang dari pagi sampai petang. Buat meeting dia. Makan apa, minta je. Kenyang dia tu kan. Sebab lepas mesyuarat, Ramos akan masuk bilik mesyuarat. Kan? Betul. Jadi kita bancuh ikut cawan bukannya bancuh ikut mark Okey, lagi? Apa lagi? Mungkin sebenarnya satu lagi saya rasa macam ni. Itu jimatnya yang Ramos kata tu coffee machine tu, pasal coffee machine tu ikut cawan. Ya, itulah. Kalau tu baca ikut mark, betul juga kan? Itulah cerita dia. Okey, lagi apa contoh dia? Satu lagi saya rasa macam kita kan office, kita pakai banyak 34 time operation tu 12 jam tu kita akan open lampu kan, office semua. Mungkin NTDC boleh invest untuk beli macam satu sistem yang boleh turn off lampu kalau tak ada orang. Pakai sensor ke kan, yang kalau tak ada orang dia gelap. Macam kat Korea kan dia gelap. Pakai apa LHD apa nama tu, dia punya sistem tu DHR. Jadi dia akan turn off. Bila ada orang buka balik. Itu macam tambah kos ya. Saya rasa yelah first cost is first cost lah. Dia jimat dia pakai aku Larry. Apa? Mungkin dia boleh pakai mungkin boleh pakai energy saver battery tu lah. Yelah maksudnya yang dia on.
kita Malam pakai beli current. kita beli first Ikut. investment lah, and then for the next month tu kira kita dah save lah, sebab kalau tak ada orang dia tutup kan, jadi menjimatkan, dia detect movement dia detect kegelapan ke lah. So daripada on je lagi costing. Betul. Itu lah. Tapi jangan pula bila pasang tu kena bagi tahu juga dengan tuah. Sebab nanti dia Mestilah. nanti Ini dia kena tanya tuan tanah lah tu lah. terkejut pula malam-malam dia lalu on. Lalu je on. Dia lari kan. Dia takut. Kita beritahu kita dah pasang sensor ni. Betul. Nanti saya mudah terperanjat. Dia mudah terperanjat. Lalu je on. Siapa on ni? Kan dah pukul 3 pagi kan. Ramos, kau jangan bagi cadangan ni boleh tak? Nanti aku tak ada OT. Ada OT. Okey, jadi Ada OT. Okey. Isu. Okey, sorry. Tak ada utarakan sebab nanti dah tak habis tak boleh masuk. Tak ada OT. dulu kan sensor ni mahal. Beberapa tahun yang lalu sensor ni mahal. Tetapi sekarang sensor ni dah menjadi semakin murah. Ya, dah jadi IoT semakin lah murah. kan? Kerana ramai orang pakai kan. Tapi itulah dia akan kesannya kepada Awi lah nanti, sebab tak boleh tunggu lama lah kan. Sebab tak boleh tetap. So pro and con lah. Kalau buat memang habis lah. Memang habis lah Datuk Awi. Satu lagi, kalau kita nak bercerita tentang penjimatan adalah untuk menukar lampu Kalimantan ke lampu LED. Dah siap. Itu dah buat. Yang tu dah siap dah. Okey, dah buat lah kan. Settle dah. Jadi itu pun initial cost juga kan. Yes. Initial cost dia tinggi. Sebab sebatang, berapa ke sebatang? RM50 ke apa ke kan? RM50. Berapa harga sebatang? Oh, RM6 lebih. RM50 LED. Okey, murah lah dah kan. RM5, RM6. Berbanding dengan kalau yang lampu Kalimantan? Sama je rasa. Lebih kurang je rasa. Mungkin lagi set. Dia punya penjimat mungkin lagi set dia punya watt lah. Penggunaan elektrik tu. Lampu tu saya rasa macam sama je harga dia. Penggunaan elektrik tu yang kurang. Tapi mostly dah pakai LED dah kan. Dekat rumah ada LED dah. Mungkin dulu dia pakai yang tu dalam 22 watt, tapi ni dalam 8 watt dah terang lah. 8 watt dah terang dah. Okey. Lepas tu pula dia tak perlu balas dan tak perlu starter. Tak banyak part yang nak pakai. Tak perlu maintenance kan. Kaedah tu maintenance asyik naik turun pakai tangga je kan. Ada je lampu yang kena ditukar. Jadi ini pun satu penjimatan ya, saya pun tak tahulah sesuai ke tidak kan, tapi satu lagi penjimatan adalah berkaitan dengan solar energy. Sebab saya tengok di MTDC di center-center ni banyak bumbung, mungkin belum guna lagi kan. Jadi adalah pro and con dia lah. Okey. Jadi mungkin ada peluang juga untuk memasang panel solar di bumbung-bumbung dan kita boleh menjana elektrik dan kita boleh menjual elektrik ni kepada tenaga. Ya, ini pun satu peluang juga, kita tak tahu lagi. Dulu penjimatannya lambat nak dapat pulangan sebabnya harga solar panel mahal. Tetapi hari ini harga solar panel dah menjadi amat murah sekali. Murah. Okey? Jadi mungkin cepat balik dan mendapat pulangan modal kita. Ya. Itu pun satu juga. Okey. Satu lagi, kalau bukan bukan peak hour, bukan waktu datang kerja dan bukannya waktu lunch time dan habis kerja, mungkin kita boleh shut down kita punya lift. Kan? Jadi daripada kita on semua lift, ada 8 lift, mungkin kita boleh on 3 atau 4 lift sahaja, separuh kan. Waktu kemuncak kita pasang semua balik. Itu pun satu peluang juga kan. Ya, itu pun satu peluang juga. Satu lagi bos. Ya. Cap.
Satu lagi, sekarang ni kita tak, rasanya kita tak guna dah pakai fax machine ni. Fax machine dah macam tak guna. Fax machine, fax. Fax Fax. machine. Buat apa? Dah macam tak pakai sangat dah kan. Dah boleh Ada tu email, lagi orang dah hantar boleh fax. send. Rasa saya tak ada dah. Dah tak ada Kalau orang ada pakai. pun macam yang macam fax yang macam apa? Minta sumbangan lah, apa benda yang tak ada tuju kat siapa-siapa lah, dia fax je gitu. Spam. Jadi, membazir, spam lah. Macam membazir, tak guna kan. Macam Guna orang sangat dah guna hilang. fax untuk spam. Hmm. Kan? Jadi mungkin tak payah dah. Itu satu penjimatan juga, fax machine. Ya, penjimatan. Kan? Lepas tu apa lagi? Apa yang kita boleh jimat? Apa lagi bentuk penjimatan kita? Okey. Jadi penjimatan mungkin kita guna, you all dah guna dah pun TV. Ya, TV untuk kita guna untuk presentation PowerPoint kita pun guna TV juga untuk menonton. Kan? Jadi itu pun satu juga. Captain, kalau penjimatan yang saya nak bagi ni berkesan tak? Apa dia? Lepas pukul 6 balik tutup lampu semua. Boleh. Itu satu penjimatan juga. Ya. Tapi bergantung kepada kecekapan juga. Kalau kita cekap, Ada laughing ada. kalau kita cekap, boleh siap kerja kita sebelum pukul 6, shutdown je lah. Shutdown je lah. Kan? Tapi ada sesetengah tempat dia tak boleh shutdown. Sebab bila dia shutdown, nak start up lagi makan banyak kos. Contohnya kilang. Setengah kilang dia tak boleh shutdown. Dia kena run juga 24 jam. Sebab dia ada guna boiler. Jadi kalau boiler redak pagi, boiler dah sejuk dah, dia kena panaskan balik. Itu pakai banyak kos. Lepas tu kena 2-3 jam nak cukup pressure. Okey. Itu tak boleh lah. Itu mungkin tak boleh shutdown. Ya, kena berterusan operasi. Kilang besi dan keluli tak boleh shutdown. Ya tu lah. Betul. Kilang besi dengan kilang besi dan keluli kalau shutdown, dia kena korek besi. Betul. Dia kena korek besi. Sebab dia besi itu dah cair, dah jadi beku dalam acuan. Jadi keras. Keras. Dia tak boleh shutdown. Jadi kilang keluli, aluminium tak boleh shutdown. Tapi kalau kita boleh shutdown, kalau kerja kita siap, boleh shutdown lah. Itu je lah. Kan? Jadi menjimatkan. Apa lagi? Shutdown. Apa dia? Mesin kopi cukup time shutdown. Mesin kopi juga time shutdown. Okey. Jadi mungkin kita boleh jimat. Banyak benda kita boleh jimat sebab banyak benda peralatan kita sekarang standby mode. Standby mode. Jadi standby mode bukan je tak pakai watt pakai watt Jadi standby mode ni mungkin kita jangan standby mode, kita switch off lah. Switch off main. Contohnya mesin photostat. Mesin photostat tu yang mesin photostat yang sebulan guna selai je tu. Tanya Pak Baun. Tak Pak Baun? Betul. Kan? Sebulan pakai selai. Tapi 24 jam 30 hari dia punya power on. Macam mana? Kan? Power dia on aja. Nak pakai on lah, barulah on. Tapi kalau yang sentiasa ada orang guna, kita on je lah. Okey. Tapi masalahnya di kebanyakan pejabat, lepas waktu kerja, mereka terus balik dan kita tak switch off. Kita tak switch off fax machine, kita tak switch off printer, kita tak switch off komputer, kita tak switch off photo machine, semuanya on. Nak kawan sangat lipat abang saudara aku. Semuanya on standby. Ya. Contohnya juga Yuna, humidifier.
Humidifier. Tak tahulah ada berapa mesin semuanya. Kan Yuna? Yuna? Oh Yuna. Ya. Humidifier ada berapa? Satu. Yang satu kat depan ada satu je. Tadi banyak Dalam tadi. ini ada satu. Kat depan humidifier tu dekat depan ada satu je, dalam admin ada satu. Jadi yang ini sambung pada main, bila tak pakai, bila balik kerja off tak? Satu Ahad off tak? Off. Yang tu tiap-tiap hari off. Setiap hari off? Memang tak pasang? Lepas waktu bekerja. Lepas waktu kerja kita off main Okey, bagus. Berarti dia standby ataupun dia berjalan, ya kan? Itu waste lah kan? Ya. Itu pun waste. Okey. Di kebanyakan pejabat sekarang dia pun ikut time juga. Lepas pukul 8 memang switch off aircon. 8 malam dia akan switch off aircon. Ya. Itu pun penjimatan juga. Jadi macam-macam lah kita boleh jimat. Dan pada hari ini banyak alat yang kita boleh gunakan untuk bantu kita menjimatkan. Okey. Satu lagi power rating. Power rating sirim ya, yang 5 star, 4 star, 3 star tu kan. Dia tukar kepada 5 star lagi jimat daripada kita menggunakan 3 star tapi harga je lagi mahal. Harga lagi mahal tapi jangka masa panjang lagi menguntungkan. Jadi gunakanlah yang lebih menguntungkan jangka masa yang panjang kalau mampu lah. Ni kita boleh beli yang 5 star aircon, 5 star peti ais, 5 star washing machine dan sebagainya untuk menjimatkan tenaga ataupun bil elektrik kita. Ya, tapi lagi mahal daripada yang bukan 5 star. Harga permulaannya. Okey. Ada lagi apa-apa jimat? Apa lagi peluang-peluang yang kita boleh melakukan penjimatan? Ada tak? Satu lagi contoh saya minta. Satu lagi contoh. One more. Yuna pakai bedak sejuk je, tak payah pakai makeup sangat. Okey Yuna pakai bedak sejuk saja, tak pakai makeup. Okey. Okey, jadi makeup dia pun penjimatan juga. Boleh. Okey. Jadi yang mana yang boleh kita jimat boleh jimat juga kan. Tak tahulah. Nanti bos tanya kenapa tak make up. Jangan marah Make up lah juga tapi tak perlulah ada 12 batang lipstick contohnya lah kan. Ya. Jadi kurangkan. Okey, lelaki memang mudah jimat. Lelaki memang mudah jimat kerana lelaki selalu pakai baju berulang-ulang, contohnya Ramos. Saya tengok baju Ramos tu macam dah banyak hari dah. Dia buat khusus dia pakai. Kan? Sama je. Hujan. Ayu okey, lelaki okey. Tapi perempuan masalah, Kan? Perempuan memang masalah pasal baju ni kan. Macam Perempuan memang masalah. sebelum PKP dulu, kami ada terima jemputan ke majlis kahwin. Lepas tu saya katalah, minggu depan kita ada majlis kahwin ni yang. Bang, bawa saya pergi kedai nak beli baju kurung. Baju, satu set baju, kasut dengan beg sekali. Bawa nak pergi beli baju kurung, nak pergi orang kahwin je lah minggu depan. Kena beli bang. Ni baju kurung biru ni mau pakai 2 kali, 3 kali je. Tak boleh bang. Kenapa? Sekarang ni ada Facebook. Facebook kenapa? Diorang boleh tengok saya dah pakai berapa kali. Okey. Tapi kau pergi check Facebook Ramos. Pergi check. Kita boleh kira berapa kali dia pakai baju tu. Banyak kali. Ada kita kisah. Ada kau kisah Ramos? Ada. Ni saya bangga pakai baju ni sebab ni event saya buat kan. Bukan. Ada kau kisah orang kata kau pakai baju yang sama banyak kali kat Facebook? Tak ada lah. Kalau perempuan tak boleh. Kalau perempuan Anxiety. anxiety.
Itu menjadi masalah kalau perempuan lah kan. Tapi Ya. baju tuah handsome, baju tuah. Macam fit yang dia. Itu lagi lah. Itu bukan kerap pakai. Itu memang tiap-tiap kali kita training memang baju yang sama. Tak kat rumah tidur pun pakai baju tu. Tak, dia nak kata saya gemuk tu. Dia tahulah. Nak kata awak gemuk. Okey. Ha. Jadi itu pakaian pun dalam bentuk penjimatan ya. Kenapa Tak ada uniform nak beli bagus? baju itu je. Sebab uniform bagus sebab kita tak perlu beli pelbagai baju dan juga kita berjimat masa cekap kerana kita tak perlu untuk berfikir setiap pagi nak pakai apa. Jadi kita tengok orang yang terkenal di dunia, orang-orang yang terkenal dan hebat. Contohnya Steve Jobs, kita tengok dia pakai baju hitam, turtleneck dia dah berbelasan tahun pakai baju tu. Sama aja. Tapi bukan dia ada satu. Dia ada beberapa lah. Dozen ke apa ke. Tapi dia pakai yang sama aja. Baju hitam turtleneck. Steve Jobs Tapi kenapa? Sebab dia kata dia tak nak buang masa berfikir setiap pagi nak pakai apa. Jadi semuanya sama. Capai pakai. Itu je. Itu contoh kecekapan juga. Jadi carilah pelan-pelan untuk kita menjadi cekap. Okey, selain daripada kita mencari peluang-peluang untuk menjadi cekap, menjadi berkesan dan juga peluang-peluang untuk kita menjimatkan perbelanjaan kita dan juga jabatan kita. Kita juga sebagai warga kerja yang empowered dan juga warga kerja yang sayangkan majikan, maka kita juga perlu untuk mengambil tahu. You must be concerned about business risk. Jangan pula tak concern, lantaklah, tak kisahlah. Jadi kita ni adalah satu entiti yang berniaga dan pasti kita ada risiko-risiko berkaitan dengan perniagaan kita. Okey? Tak boleh lari daripada risiko. Contohnya risiko COVID. Tak boleh lari daripada risiko COVID. Okey? Risiko ditipu. Tak boleh lari daripada risiko tipu. Risiko kebakaran. Risiko kemalangan. Risiko banjir. Risiko macam-macam lah. Jadi ini adalah semua berkaitan dengan risiko yang kita perlu kenal pasti, nampak, kenal pasti dan kemudian mengambil langkah untuk mengurangkannya ataupun mengatasinya. Kerana jika kita tidak mengurangkan risiko tersebut, jika ianya berlaku kepada syarikat kita, majikan kita, maka kita khawatir majikan kita tak mampu untuk memulihkan kerugian ya yang perlu ditanggung akibat risiko tersebut. Contohnya menara ataupun TIC pasti ada insurans kebakaran. Betul ke tidak? Betul ada. Mesti ada. Tapi kenapa kenapa kita perlu ada insurans kebakaran? Kenapa kita Sebab perlu memang ada insiden. Betul lah, tapi yalah. Tu nasib baiklah dah ada insurans kebakaran kan. Tapi supaya kita membayar sebahagian kecil daripada kerugian kita. Sebahagian kecil kita bayar sebahagian kecil dalam bentuk premium supaya jika risiko itu benar-benar berlaku maka insurans itu akan mengambil alih dan membuat pampasan tanpa merugikan kita. Kalau tidak, kalau sekali terbakar memang kita kerugian, mungkin tak ada duit. Memang kos tinggi lah sebab kalau kebakaran ni kita nak make good lagi, nak demolish lagi, nak build in lagi. So that one akan jadi double triple cost sebab nak bagi kembali tempat asal. Kalau tender saman lagi? Itulah. Habis lah. Tapi that's why kita adakan tu sebab kadang-kadang kos nak repair tu pun memang banyak.
compare kita buat yang baru. Jadi jangan kedekut nak bayar premium lah. Jangan kedekut nak bayar premium. Tapi banyak orang kedekut bayar premium. Memanglah tak kena, kemungkinan dia kecil. Tapi jika berlaku, betul-betul berlaku, memang wipe out. Memang wipe out ya. Jadi sama juga. Kita ada insurans kenderaan. Kenapa? Kalau kata, alah buat apalah nak buat insurans ni? Kereta aku kereta cabuk je. Kereta dah 20 tahun nak insurans apa? Bukannya kita insurans kereta kita sangat nak repair kereta kita sendiri. Takut orang yang kita langgar tu yang claim dengan kita. Kan? Kalau orang yang kita langgar mati claim dengan kita, kita nak bayar apa? Bayar dengan dalam. Dalam pun berlubang. Okey, kalau orang tu kenderaan dia rosak, dia claim dengan kita. Kalau kenderaan dia kancil tak apa juga. Kalau kita langgar Mercedes ke, kita langgar Lamborghini ke, cuba kalau kau langgar Lamborghini, dia claim dengan awak. Ada duit nak bayar? Kaya pun tak mampu bayar. Kan? Jadi siapa yang akan bayar? Insurans kita yang akan bayar. Jadi kita bayarlah premium yang kecil. Bayar premium yang kecil supaya dia akan menanggung risiko orang claim dengan kita. Okey, mungkin kita ada duit juga nak baik pulih bangunan kita. Kita dana sendiri. Cukup? Okey, cukup. Tapi kalau orang lain yang menyaman kita kerana mereka kerugian akibat daripada kebakaran premis kita, maka insurans kita yang akan menanggung. Jadi selalu kita takut orang lain saman. Lebih daripada kita sendiri. Ya, orang lain saman. Itu yang kita tak nak. Kita langgar orang, takut orang saman. Bangunan kita terbakar, bangunan kita banjir, orang saman, tenant saman. Itu yang kita tak mahu. Ya, itu sebab kita menggunakan insurans sebagai satu alat untuk mengalihkan risiko itu daripada tanggungan kita kepada tanggungan syarikat insurans tersebut. Itu kita transfer. Itu dalam bisnes kita kata transfer the risk. Okey. Jadi risiko ni ada pelbagai cara untuk kita mengatasinya. Jadi cara pertama, kita avoid risiko tersebut. Apa contoh avoid risiko ni? Contohnya ada risiko bila kita memandu, kita ada risiko kan? Naik motosikal ada risiko. Jadi macam mana caranya untuk kita mengurangkan risiko ni? Jangan naik motosikal. Kalau ada risiko kepada diri kita menunggang motosikal, maka cara untuk mengatasinya, kalau kita gunakan teknik avoid, jangan menunggang motosikal. Okey? Kalau kita takut bila kita keluar daripada rumah jalan-jalan, takut pokok tumbang. Takut pokok tumbang atas kita, mati. Dia macam kita nak avoid. Jangan jalan bawah pokok. Bila ada pokok minta maaf saya tak boleh lalu. Kenapa? Ada pokok. Takut pokok tu jatuh, tumbang, timpa saya. Jadi saya tak boleh ikut laluan ni minta maaf Itu avoid juga, mengelak kan, mengelak. Ya. Kalau tuah takut terperangkap dalam lift, risiko terperangkap dalam lift ataupun lift jatuh. Jadi apa buat? Bagaimana kalau kita nak mengelaknya? Tuah. Ajak jalan ikut tangga. Naik ikut tangga, jangan naik lift. Kenapa naik tangga ni? Aku tak pernah tengok kau naik lift. Aku takut jatuh. Exercise. Takut jatuh lift. Kan? Jadi jangan naik tangga. Jangan naik tangga, jangan naik lift, naik tangga. Takut lift jatuh. Okey. Itu je lah. Jadi kita boleh mengambil langkah pertama, kita kenal pasti, kita tak mau, kita avoid. Takut jatuh kapal terbang. Jangan naik kapal terbang. Takut kapal tenggelam macam Titanic. Jangan naik ferry. Kalau pergi Langkawi, pergi ke Penang, jangan naik ferry. Takut tenggelam macam Titanic. Okey. Itu adalah avoidance. Jadi nombor 2 adalah reduce. Reduce ni apa caranya reduce? Jadi reduce ni maksudnya kita kurangkan exposure kita. Bukan kita mengelak tapi kita kurangkan. Takut accident bila menunggang motosikal,
Jadi kita kurangkan menaiki motosikal. Jadi dalam sehari, seminggu 5 hari kita pergi kerja, mungkin hari Isnin dengan Rabu saja naik motosikal. Selasa, Khamis, Jumaat kita jangan naik motosikal, kita naik kenderaan awam. Atau naik kereta. Okey? Daripada 5 hari exposure kita kurangkan kepada 2 hari exposure. Itu dipanggil sebagai reduce. Ya, reduce. Okey, kurangkan. Bukannya terus mengelak tetapi kita mengurangkan. Okey, yang nombor 2 transfer. Transfer tu maksudnya kita pindahkan kepada orang lain. Kita pindahkan kepada orang lain, kita takut kita keluar beli makanan, kita akan dilanggar oleh lori, ya, maka kita pindahkan kepada Panda. Kita suruh Panda belikan untuk kita, jadi risiko dilanggar semasa mendapatkan makanan, membeli makanan telah dipindahkan kepada Panda Rider. Itu transfer. Transfer the risk. Okey, kalau kita membeli insurans apa-apa, kita juga secara konsepnya kita pun memindahkan risiko yang kita tanggung kepada syarikat insurans. Penanggung liability adalah syarikat insurans itu. Okey, itu dipanggilkan sebagai transfer. Kita transfer risiko kepada orang lain. Kita bayar syarikat insurans untuk menanggung risiko itu. Kita tak nak tanggung. Kita transfer pada dia. Kita bayar, kau tanggung. Gitu jadi itu dipanggil sebagai transfer the risk. Ataupun kita jangan buat apa-apa, kita terima je. Wallahualam, reda, apa-apa pun berlaku. Itu terima 100% tanpa apa-apa persediaan. Okey, itu kita menerima sepenuhnya ya risiko yang akan berlaku. Tetapi yang nyata ramai dari kita, apabila kita tidak membeli apa-apa insurans kereta ke, insurans bangunan ke, insurans pendidikan ke, jika bila malapetaka itu benar-benar berlaku, kebanyakan dari kita sebenarnya kita akan mengeluh kita tidak membeli insurans. Kita akan mengeluh kita tidak membeli insurans dan kita menyesal kita tidak membeli insurans. Kan? Jadi contoh baru-baru ni kan ada bil hospital orang sakit COVID 300,000. Ada tak nampak? Kat Facebook ada kan? Ada baca tak Snow White? Snow White tak baca Facebook Ramos ada baca tak Ramos? Apa? Yang mana? Ada orang post dekat Facebook. Bil hospital kat KPJ. Dia pergi hospital orang ni. Pergi KPJ untuk rawatan COVID. Private lah. Kan? Bila dah siap tu 300,000 bil dia. 300,000 bil dia. Jadi kalau kebanyakan daripada kita, satu, kita tak mampu. Kalau mampu pun, kita mungkin jatuh kemiskinan. 300,000 jatuh kemiskinan kalau mampu bayar pun. Dan kita akan menyesal kita tidak membeli insurans. Nyesal tak beli insurans sebabnya? Atau takaful kita menyesal lah. Sebab kalau kita beli, sudah ditanggung. Tapi tidak ditanggung kerana kita tidak membeli insurans. Jadi tapi kata accept, terima. Saya terimalah takdir. Macam tu je lah. Apa jadi, jadilah. Okey, katalah terima kan. Tapi bila kena, barulah kita menyesal. Kita tidak membeli insurans dan sebagainya. Okey. Jadi ada 4 konsep yang kita kena tahu. 1, kita avoid. Ngelak. 2, kurangkan. 3, transfer. Kita tukarkan kepada orang lain. 4, kita terima risiko itu. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Jadi kalau kita ingin membantu syarikat kita, majikan kita untuk mengurus risiko, maka kita perlu pertama sekali kita mengenal pasti, identify. Kenal pasti. Ya, kita kenal pasti apakah risikonya. Dan kemudiannya kita membuat penilaian. Adakah risiko itu kecil atau risiko itu besar?
apakah kemungkinan ia nak berlaku? Kecil kemungkinan atau besar kemungkinan? Lepas tu treat. Treat ni maksudnya kita mencari penawalnya. Jadi selalu penawalnya itulah sama ada kita ngelak, kita kurangkan, kita transfer atau kita terima 100%. Lepas tu kita kena monitor. Monitor tu kita kena jejak lah. Ya, kita kena jejak prestasi, kita kena jejak risiko tersebut. Ya, sama ada perlu kita tambah lagi ke tidak, kurangkan ke, macam mana. Okey. Jadi ada risiko, semakin masa berlalu, semakin tinggi risikonya. Ada pula semakin masa berlalu, semakin kurang risikonya. Contohnya risiko berpenyakit. Ya, risiko berpenyakit semakin masa berlalu macam mana tuah? Macam mana tu? Okey. Risiko kesihatan semakin masa berlalu, semakin tinggi risiko, semakin kurang risiko. Makin tinggi lah. Mana orang tu muda tak tinggi. Jadi semakin Makin macam-macam ada. makin tinggi, makin tua, makin banyak risikonya kan? Bukan tua, makin berumur, makin bukan tua. Makin miang. Okey. Jadi itu Tua jangan sebut, dia sensitif. Berumur. berumur kan? Jadi maksudnya semakin kita tua, semakin tinggi risiko kesihatan kita, semakin perlu kita ada insurans ataupun takaful. Okey kan? Tapi dah lambat usia macam ni dah tak boleh dapat insurans dah. Yang pun dah tahu dah. Tapi insurans kereta pula semakin berumur kenderaan kita, semakin tinggi risiko, semakin kurang risiko. Makin kurang rasanya. Makin Pada kurang. value kurang. Kurang lah. Siapa kata Value dia kurang. siapa yang kata tinggi tak pernah beli insurans kereta. Okey. Jadi insurans kereta kerana nilai Current kereta value. kita ada susut nilai. Ya, nilai kereta kita ada susut nilai. Jadi dia apa tu? Jadi semakin berumur kenderaan kita, semakin kurang wang yang perlu digunakan, kurang perbelanjaan untuk dia baiki kereta kita. Itu sebab semakin kurang. Ada satu masa dulu kan, saya kereta Proton saya berlanggar dalam satu deretan. Saya di tengah, ada kat 5-6 kereta, depan pun saya tak langgar depan. Saya sempat break, kereta belakang langgar saya, kereta saya berlompat lajak dan langgar kereta depan. Jadi kereta saya kemik depan belakang. Kan? Lepas tu pergilah hantar ke workshop, assessor tu datang. Assessor tu kata, kereta tuan ni kan, kita nak repair lagi mahal lah. Kita bagi check aje lah. Dia bagi check, tak repair pun. Dia bagi check, write off terus. Dia bagi check 20 berapa ribu dia bagi saya check kan. Jadi saya gunakan check tu nak beli kereta lain. Kan? Tak boleh repair. Jadi kalau tak boleh repair, dia akan bagi je check. Okey? Jadi maksudnya kita perlu untuk mengenal pasti, untuk kita evaluate, membuat penilaian kemungkinan ianya berlaku, risikonya, pampasannya. Kemudian kita perlu untuk mengambil tindakan dan kita kena monitor sama ada risiko itu semakin bertambah atau semakin berkurang. Kalau risiko itu semakin bertambah, kita perlu menambah lagi. Kalau risiko itu semakin berkurang, maka kita perlu untuk, kita bolehlah untuk mengurangkan coverage kita ataupun kita berhentikan. Ya. Okey, contohnya kawan-kawan kita di Alostar, apa tu Kedah tu, Yan ni, Yan. Mana tempat tu Yan ni yang banjir baru ni? Betul. Yan Kedah. Mata air. Kan? Ada sungai ke? Jadi saya pasti sebelum ni mereka tak pernah membeli cover untuk rumah, termasuk cover untuk banjir. Tapi selepas ni apa rasanya? Rasanya mesti semua
yang mana yang membeli insurans lah kan. Mesti dia akan tambah ekstra untuk risiko banjir. Sebab dah berlaku banjir. Tak pernah berlaku, dah berlaku. Itu monitor lah. Jadi bila benda dah berlaku, kita tambah lagi lah kan. Tambah lagi lah. Sebab dah berlaku kan. Maksudnya dah berlaku, pernah berlaku, mungkin akan berlaku lagi. Tapi kalau tak pernah berlaku, mungkin tak akan berlaku. Jadi kita tak payahlah beli. Contohnya gitulah. Jadi kita kena monitor. Okay. Jadi apakah antara risiko-risiko yang kita hadapi di tempat kerja juga? Apa risiko-risiko? Contohnya risiko, saya boleh bagi satu. Contohnya risiko di tempat kerja. Contohnya risiko siapa AMU dekat UiTM? Lupa dah nama ni. Ucup. Yusof. Usof. Kan? Dia jadi dia kenal pasti dia ada risiko di tempat kerja, risiko memanjat tangga. Jadi bagaimana cara dia nak mengatasi risiko itu? Jadi dia dah transfer risiko tu kepada orang lain. Dia tak panjat tangga lagi lah. Dia pegang tangga je. Itu adalah bukan avoidance dan juga transfer. Pasal dia suruh orang lain yang panjat. Dia tak panjat. Itu adalah transfer. Satu contoh lah. Okey. Siapa boleh beri contoh? Berkaitan kerja anda ke, kawasan keliling kerja anda ke, pejabat anda ke. Apa risiko? Risiko yang anda kira perlu diinsure tapi belum diinsurankan, ataupun memang tak ada insurans tapi perlu mengambil tindakan untuk mengelak daripada ianya berlaku. Apa dia? Apa? Boleh bagi contoh? Boleh bagi contoh? Dekat UPM banyak pokok besar. Betul tak? Betul. Jadi itu risiko apa? Risiko dahan patah, timpa orang ataupun timpa kenderaan. Kan? Kalau dia parking Kenderaan, bangunan. tapi kalau kenderaan tu parking dalam petak kita, kawasan kita, pokok tu jatuh atas kenderaan tu, jadi owner dia dan ataupun insurans dia akan claim dengan kita. Tapi kita pasti ada insurans juga, public liability dipanggil. Public liability insurance. Jadi public liability insurance ni syarikat-syarikat beli untuk mengelak daripada perlu membayar pampasan jika ada orang claim pampasan daripada syarikat. Jadi dia belilah public liability insurance. Kita ada. Okey. Jadi kalau dahan tu patah jatuh kat orang ke, jatuh kat kereta ke, maka insurans kita akan membayar ganti ataupun pampasan. Ya. Tapi ada satu lagi cara. Kalau tak ada insurans, maka kita cantaslah pokok kita, potonglah dahan-dahan kita. Kan? Cantas dan potong dahan-dahan kita yang yang berada di atas laluan orang ataupun laluan kenderaan. Kita cantas, kita potong. Jadi kalau jatuh tak ada jatuh ke orang. Okey. Itu sebab DBKL potong, dia cantas pokok. Bila masuk musim hujan dia akan cantas pokok. Kan? Nak masuk musim tengkujuh dia akan cantas pokok. Tengoklah bulan 10 ni. Bulan 10-11 selalu DBKL akan buat kerja-kerja potong pokok. Satu nak elak gagak. Satu lagi elak gagak. Betul. Tak burung gagak kan. Okey, lagi apa lagi risiko selain daripada pokok? Cyber security. Cyber security. Ada insurans ke ni cyber security ni? Boleh kita beli insurans, orang tak godam kita.
Tak hack kita. Ramos? So far tengah check dulu dengan adjuster in term of cyber security. Sekarang kan banyak ransomware semua tu. Ah, Tengah discuss. Tapi tahu macam mana. Tapi Ah. IT mungkin dah ada dah kot sistem dia kan. Firewall Tak ke apa. itu bukan beli insurans. Jadi yang insurans tu yang insurans tu lain. Yang insurans tu kita nak beli insurans, tak tahulah ada insurans ke tak yang nak cover kita ada di Kodam kan. Tengah discuss dengan adjuster. Maybe tak tahu macam mana ada ke tak premium tu. Maksudnya korang nak claim pampasan atas kejadian yang telah berlaku ataupun belum ada kejadian tapi nak beli insurans. Mana? Tengah tanya dululah macam mana premium dia. Belum berlaku. Belum. Belum lagi. Kalau belum lagi bukan adjuster. Tak pasti belum ke tak. Tapi yang tu tiap ICT lah nak kena inform kita kan. Ada pernah kena hack. Kalau kita beli sebelum berlaku, kita bukan jumpa adjuster. Kita jumpa broker. Tawaran. Sorry. Broker. Tengah buat Kalau benda lain. adjuster ni, oi. Dah berlaku. Sorry. Broker, sorry. Kita nak claim insurans dah macam mana ni? Okey dah, kita datang dulu, kita nak adjust ni, nak kira dulu berapa rugi ni. Kan? Itu adjuster. Lepas accident adjuster datang. Kalau sebelum accident nak beli tu kita tanya broker. Insurance broker. Okey. Kalau tak ada maka kita kena apa? Suggest lah. Kita kena belilah firewall dan sebagainya. Yang itu adalah untuk avoid, mengelak. Kan? Mengelak. Tapi tim ICT kita selalu je buat ni kan, buat maintenance server semua tu untuk bagi tahu ada virus, jangan klik link semua. Selalu bagi awareness lah. Tapi itulah untuk yang tu saya kena confirm balik lah. Macam mana dia punya premium. Maksudnya walaupun kita dah beli insurans, kita perlu terus mengambil langkah-langkah. Ya, betul. Membendung. Berlaku. Sebab kalau ianya dah beli insurans, kita tak ambil apa-apa tindakan, ianya berlaku, lagi masalah bagi kita. Kan? Kita nak elak daripada masalah. Okey, contohnya kalau kita beli insurans medical, doesn't mean kita ada insurans medical, hentam je lah, makan apa je, buat je apa semua benda, tak kisahlah, kita ada insurans, takut apa? Jangan. Kan? Deterjen dekat 2 selama ada insurans. Kalau tak takut mati tak apalah kan. Tapi yang hairannya orang yang membeli insurans PA, ada kajian orang yang membeli insurans PA ni personal accident orang yang membeli personal PA, insurans PA kurang kejadian kemalangan berbanding dengan orang yang tidak membeli PA. Tak tahu kenapa. Sebab dia awareness, dia jaga diri dia. Betul. Sebab orang yang membeli PA adalah orang yang menjaga keselamatan. Jadi bukan aja PA pun ada, dia pun memandu dengan lebih cermat, dia pun tak terjun bangunan, dia pun tak panjat pokok dan dia pun ada juga PA. Tapi orang yang tak ada PA ni orang kata reckless, tak takut mati. Atau dia rasa dia kebal. Jadi insurans pun tak beli, pokok pun panjat, gunung pun panjat, apa pun buat kan. Terjun bangunan pun, terjun payung pun buat. Mati kan. Mati orang maksudnya tak ada insurans kan. Kan. Tapi memang statistik menunjukkan orang yang membeli insurans kurang kejadian kemalangan atas dirinya berbanding dengan orang yang tidak membeli insurans. Tapi ada orang pula bila beli insurans, bertahun-tahun beli insurans, rugi betul lah. Rugi betul lah, tak pernah claim insurans. Macam mana tu? Rasa rugi tak kalau tak claim insurans? Investment. It's more about investment lah. Tak. Kalau nak investment, kalau nak investment, jangan beli insurans. Kalau nak investment, belilah public mutual. Ya, tapi kalau kau lagi 10 tahun kau kena cancel, takkan kau boleh claim yang tu. Investment lah tu. In term of insurance. Itu jangan kata investment. Investment tu pulangan. Lain tak sama.
Tapi still lah ada jugalah benefit kan. Benefit dia tak sama. Sebab kalau kita nak pure return, kita jangan beli insurans untuk dapat pulangan. Jadi kalau kita nak pulangan tinggi, kita beli pula unit fund. Public mutual ke Mutual fund. mutual fund. Tapi macam Prudential dia ada juga equity semua tu. Cuba kau bandingkan pulangannya. Pulangannya tak sehebat pulangan mutual fund kerana mutual fund tidak ada elemen insurans. Tetapi insurans ada elemen insurans. Jadi duit tu, bahagian daripada duit yang dia labur tu dia nak guna untuk pampasan nanti. Jadi pulangan dia tak setinggi pulangan daripada mutual fund yang tak ada insurans. Jadi kalau nak pulangan, semata-mata pulangan, kita beli investment. Tapi kalau kita nak protection, kita beli insurans. Okey? Betul. Tapi ada orang silap ni. Betul macam orang silap kan? I bagi sampel lah. Dulu I punya life insurance, I bayar 257, dia cover rate 100,000. Tapi dia kata sebab ada saving. Sebenarnya I tak nak saving tu, tapi macam mana boleh terlepas pandangan. So bila I beli rumah baru, I tukar insurans yang memang tak ada saving langsung. Lagi murah. 26 something, coverage dia 350,000. Jadi untuk investment, I buat investment lain lah. Untuk mutual fund, ambil mutual fund saja. Yang tak ada protection pula. Jadi kita pecahkan. Untuk tak rugi. Untuk jumlah premium yang sama, kalau tak ada saving, dia punya protection lagi berganda. Dia punya protection, pampasan dia lagi berganda berbanding dengan yang ada saving tu. Okay. Especially my case sebab dah berumur sikit, dah ada diabetik kan, jadi coverage dia rendah. Tapi life insurance baik ambil muda-muda lah. My advice pada youngsters lah. Kalau apa yang I bayar sekarang ni, mungkin kalau you ambil sekarang, coverage dia up to 1 million, 1.5 million. Mungkin 3 tahun lepas saya kena buang hempedu saya. Ada batu dalam hempedu. Kan? Buanglah hempedu saya, masuk hospital SCMC. Kan? 15,000. Nasib baik ada insurans. Kan? Sama atas saya, Captain. Saya pun buang hempedu juga. Ada 15,000. Saya under company, tapi sepatutnya saya ada my own insurance, so I claim on my untuk 4 insurans saya lah. Untuk yang masuk hospital tu ada 4 insurans lain. Ada 4. Itulah. Side income lah. Betul. Memang kaedah tu memang kita tak mampu. Memang tak mampu. Insurans okey. Jadi insurans ni boleh kita kata kita pay in advance pun boleh jugalah kan. Pay in advance untuk masuk hospital. Sebab satu hari pasti masuk hospital. Kan? Wah, saya pun kena juga tu. Buang ikan kat batu karang saya. Kau pun buang batu karang juga? Ramai betul orang dah tak ada batu karang kan? Saya buang ikan dekat bawah batu karang tu. Kau buang ikan dekat batu karang? Apa maksudnya tu? Batu karang. Ada batu karang tadi buang. Kau batu karang mana pula? Batu karang hempedu ke? Batu karang apa ke? Dekat buah pinggang kot. Buah pinggang. Buah pinggang tak bolehlah buang buah pinggang. Kau kena keluarkan batu karang tu. Dia kena masukkan tube lah. Tube. Nak lalu tu. Sakit tu. Tak rasa dah. Kat mana tu ah? Okey. Apa bukti lah kayangan. Okey, jadi kita kena kenal pasti risiko ya, risiko kepada diri kita dan juga perniagaan kita, kerja-kerja kita supaya kita tidak berlaku satu catastrophic loss. Apa yang catastrophic loss ni adalah satu kerugian yang boleh shut down bisnes kita. Ataupun satu loss yang boleh shut down diri kita, terus tak boleh kerja dah. Itu pun tak boleh juga kan. Jadi kita kena kenal pasti yang mana kita boleh insure, kita insure. Yang mana kita tak boleh insure, kita kena ambil tindakan yang saya kata tadi. Tindakannya adalah inilah, avoid, ngelak sama sekali kalau boleh. Kalau tak boleh ngelak sama sekali, kurangkan. Tak boleh kurang, kita transfer. Tak boleh juga, terpaksa juga, terima je lah kan.
Jadi avoid, kalau contohnya risiko menaiki motosikal, avoid, jangan naik motosikal terus, jangan beli motosikal. Pinjam pun jangan. Okey, reduce, kurangkan. Janganlah naik hari, kurangkan, bawa pergi masjid je. Okey, bawa pergi je jangan, kurangkan. Transfer. Maksudnya kita beli insurans, transfer risiko tu kepada orang lain yang nak menanggungnya. Ataupun kita suruh orang belikan barang untuk kita dan sebagainya. Itu adalah transfer. Ataupun accept. Contohnya zaman sekarang ni banyak orang dah tak ada kerja, terpaksa jugalah jadi Grab driver, Panda rider dan sebagainya kan. Jadi walaupun takut, walaupun tak pernah naik motosikal dan sebagainya, terpaksa nak jadi Panda rider, terpaksa lah. Itu terima je lah. Terima sepenuhnya kan. Lepas tu nak beli insurans pun mungkin tak mampu nak beli insurans. Jadi naik kosong je. Kan. Tak ada insurans. Jadi apa-apa Kalau berlaku. kalau kita tumpang motor orang itu reduce Kalau apa salahnya? Kalau kita tumpang motor orang, kita tadi avoid, lepas tu reduce kan. Kalau kita decide untuk naik motor dengan orang yang bawa kita enggang, itu reduce ke transfer? Kita bonceng Jadi kalau kita bonceng sebenarnya kita increase risikonya. Serius. Kalau kita bonceng. Daripada saya bonceng baik saya bawa sendiri. Saya tak yakin orang nak bawa motosikal. Takut saya. Kat mana tu? Letaknya tu. Accept lah tu kan. Accept lah, tapi benda tu banyak orang fikir increase. Reduce, tapi saya increase. Sebabnya kita not in control. Orang lain yang in control of the risk. Kan? Orang tu tak ada insurans pula kan? Lagi satu hal pula. Motor tak ada otak. Motor otak, orang tu pun. Ada je. Bawa jantung Bawa jantung macam mana pula orang tu bawa jantung. Pelan sikit. Aku ni gugup ni. Kan? Itu hal juga kan? Pelan sikit. Okey, itu mungkin increase ya. Jadi kat tempat kerja kalau boleh avoid, contohnya panjat tangga, tolonglah avoid ya. Climbing heights ya. Jadi kita boleh transfer macam mana? Kita transfer kita avoid dan kita transfer kepada kontraktor. Okey. Jadi kalau benda tu risiko, kita transfer kepada kontraktor, nak panjat dan sebagainya. Okey. Nak panjat ni kan, kita panjat 1 meter pun kalau jatuh terduduk boleh lumpuh. Ya. Saya ingat masa saya kat Shell dulu kat work site kita ada seorang technician. Dia panjat atas tong drum untuk angkat barang. Dia panjat atas tong drum. Tong drum tak tinggi, 1 meter je. Lepas tu jatuh. Jatuh terduduk. Jatuh diri tak apa. Jatuh terduduk terus lumpuh. 1 meter. Jadi maksudnya jatuh ketinggian 1 meter pun boleh mengakibatkan kelumpuhan. Jadi berhati-hati bila panjat tangga, nak tukar lampu apa semua tuah. Ya, betul. Terpaksa buat juga. Saya dah peringkat accept dah sebab benda ni banyak orang saya tengok nak reduce, nak transfer tak ada orang, nak reduce pun tak boleh, buat je lah. Okay. Tapi saya nak cakap yang kita punya tu kena ubah kot. Maksudnya skop kerja tu. Yang mana tak perlu tak payah buat kot. Memang tak perlu. Tak boleh buat sebab tak ada insurans. Nanti kalau berlaku apa-apa, insurans akan tanya, siapa suruh dia buat kerja ni? Dia tak ada apa-apa cover. Dia punya job scope tak ada. Dia tak layak untuk buat kerja tu. Okey. Tapi sebenarnya kalau ada arahan, kalau kita buat kerja lah, ada arahan memang cover lah. Dah pergi sampai accept lah ni. Okey, jadi tapi kita boleh reduce lah. Maksudnya kita ada SOP safety kita untuk reduce lah. Contohnya bila kita panjat tangga kena berdua. Jangan seorang. Lepas tu seorang lagi kena pegang. Kan? Dan kita guna tangga A, jangan guna tangga sandar. Ini some of the safety yang kita boleh ambil lah kan. Untuk reduce, bukannya avoid, reduce saja. Ya. Jadi kita boleh ambil langkah gitu. Jadi banyaklah
perkara kalau kita buka mata kita boleh nampak unsafe practice dan sebagainya, kita boleh kurangkan ya. Dan ini bukan berkaitan safety di tempat kerja je, tapi safety cyber safety, accident, road safety, jatuh pokok, environment kita dan sebagainya, terbakar kerja, semualah. Ya, risiko ditipu pun dikira sebagai business risk juga, risiko ditipu, risiko equipment kita fail. Bayangkan kalau generator kita fail, kan, ya, mungkin kita akan disaman oleh tenant kita. Sebab tu kita ada generator, ya, supaya ada kelangsungan bekalan elektrik. Tapi kalau generator kita fail, mungkin kita akan saman. Sebab tu kita jaga generator, genset. Ya. Dan lain-lain lagi. Okey. Okey, baik. Jadi sudah tamat untuk hari ini. Sebelum anda semua pergi, minta anda semua untuk menjawab post test. Kita buat terus post test untuk hari ini. Okey, kita jawab terus post test. Saya nak bagi link dia sebentar. Link dia. Jadi saya harap yang mana yang dapat 1 markah, 3 markah, okey, ada penambahbaikan setelah anda bersama dengan saya satu pagi ini ya. Okey, jadi saya akan meletakkan dekat chat sini. Okey, tolong jawab. Okey, harap Yuna dah boleh jawab ya, Yuna. Si Zulka mungkin akan mendapat 100%, 10/10 mungkin. Pak Maun. Pak Maun ada ke? Ada. Ada kan? Okey, tolong jawab Pak Maun. Dato' Awi ada ke Dato' Awi? Tolong jawab Dato' Awi. Kenapa saya punya keluar macam ni je, lain tak? Awak punya daripada hari tu keluar lain. Dia macam tu keluar. Macam mana saya nak share? Tasri 10/10. Alhamdulillah. Macam mana nak share ni Macam mana nak share ni? Saya cuba hantar kepada handphone awak. Hantar kat grup WhatsApp. Okey. Hantar tengok handphone. Dah. Saya tengok. Cuba. Okey. Asri 10/10 kali ni. Okey, dah faham dah semua. Yang ni guna laptop ke apa ni? Update your browser to use Google Drive ni. Dekat laptop lah. Laptop. Maksudnya laptop awak ni memang laptop
Zaman zaman Pak Kaduk ni. Dia dapat ni lah. Dia dapat dekat laptop ni. Dekat ni. Ingat Zaman terkaduk. Zaman ingat- terkaduk lah. ingatkan laptopnya setiap 3 tahun ditukar. Dah sampai masa ni. Sebab ni PKP kat lambat pun. Ni tak ada lah sampai ni dia lebih 3 tahun ni kan mungkin lebih 3 tahun. Dah dapat lah ni. Kita try. Ha. Dekat telefon je boleh. 9/10. Shizuka, sayangnya. Lampu LED tu saya confuse. Ya Allah. Tadi dah cakap dah tapi lupa. Lampu LED tu jimat lah. Saya buka Efficient. lampu LED. Efficient kan? Kan? Ha. Ah, Efficient. contoh efficient guna lampu LED. Okey. Mengurangkan bahan. Kenapa kita tak tukar-tukar lagi lampu Kalimantan ni kan? Kita gerak. Okey. Itulah salah kat situ. Saya ingatkan macam berkesan juga pakai itu. Betul. Sebab dah jimat, so dah jimat berkesan. So I pun letak Menggunakan tool yang betul kan? efektif. Berkesan. Tapi saya jawab ekonomi. Tak efektif. Tak, berkesan tu maksudnya Menggunakan bertepatan dengan keperluan. Contohnya mungkin saya kata saya suka guna screwdriver. Kita ada apa tu screw Philip tapi kita menggunakan screwdriver biasa. Jadi salah alat. Jadi untuk berkesan kita kena tukar guna screwdriver Philip. Yang betul. Yang pangkah tu. Oh betul. Tapi ramai orang hentam je lah pakai je screwdriver biasa pun kan. Itu efektif. Itu efektif. Okey. Lepas tu kalau kita buat satu benda, jimat masa, jimat berulang kali, okey, itu menjadi efficient. LED efficient lah dia jimat penggantian mentol tu. Jimat penggantian mentol itu. Okey. Jadi efficient. Okey. Yang ekonomi tu kalau kita beli lambat-lambat banyak-banyak tu ada diskaun apa semua tu, itu adalah ekonomi. Okey. Kita ni ada orang belum habis jawab kan? Snow White, Yuna, Dato' Awi, Ramos, Tuah, Pak Maon. Ini Maus, 9, Tanya. Kali ni banyak dapat 9 ni. Tasria Fida, 9, Tanya. Okey, dan juga 5/10. Ramos, 5/10. Okey. Saya berapa? Juga 5/10. Yuna, 9/10. Saya punya sikit confuse soalan dia. 7/10. Itulah soalan dia confuse. 6 je. Tok Mat. Mak sikit je. Tok Mat tak nak cakap lah apa, diam-diam je. Saya punya 6. Yelah dia tak jawab yang bermula tadi. Dia tak Saya jawab punya bermula 6 tadi. je. Awi, lagi aku tak nak jawab. Tak cakap lah. Aduh. Dia confuse soalan tu. Well done, Eda. 10 out of 10. 2 orang dapat 10. Okey. Tan Sri. Haslinda. Haslinda siapa Snow White. Snow White. Okey. Dan juga Jaafar. Okey, 6/10. Jadi kita ada 2 10/10, satu Eda dan satu lagi adalah Sri, Nur Hisham. Nur Hisham. Okey. Jadi tepukan kepada kedua peserta kita yang telah mendapat markah penuh 10/10. Okey, jadi yang lebih penting tu kita buka mata kita dan kita cari peluang untuk kita bantu majikan kita jadi lebih berkesan, jadi lebih cekap dan juga dan menjimatkan wang. Open your eyes and look out for this opportunity and apply. Okey, lepas tu kedua, kita juga perlu buka mata kita tengok risiko. Risiko. Jadi sekeliling kita ni banyak risiko. Tak mau berlaku satu risiko yang akan katastrofik, jadi katastrofik yang akan shut down majikan kita.
terus tutup NTDC sebab masalah tu kan. Tak mahu, okey. Jadi kita kena bantu, kita lihat kalau benda tu boleh di-insure, kita insurekan. Kalau benda tu kita boleh avoid, kita elak. Kalau kita boleh kurang, kita kurangkan. Kalau kita transfer, kita transfer. Dah last kali tak boleh kita last kali ya kita terima, tapi itu yang terakhir sekali. Kalau boleh kita jangan terima apa tu untuk menanggung risiko tanpa kita mengurangkan ataupun kita transfer ya. Okey, jadi kita rehat di sini. Terima kasih setakat di hari ini petang tak ada ya. Okey, jadi saya juga berdoa kepada anda, kepada Allah, supaya Allah melindungi kita daripada ancaman bencana COVID ini. Keluarga saya pun dah banyak kena dah. Ada mak saudara kena, sepupu saya kena, dua-dua dah masuk intubation. Jadi jadi COVID ni semakin hampir. Dan warga kerja di MTDC pun jagalah diri anda ya. Saya berdoa semoga kita dilindungi, dijauhkan daripada ancaman ini, keluarga kita, kenalan kita, rakan-rakan sekerja kita dan juga rakyat Malaysia. Dan saya juga berdoa semoga Allah mengurangkan ataupun memulihkan kembali keadaan kita seperti sebelum bermulanya COVID ini pada tahun lepas. Nak balik pada sebelum tu. Kan? Betul, amin. Dan saya juga berdoa semoga Allah memberi kita segala kebaikan dunia akhirat dan juga melindungi kita daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. Okay, jadi sebelum kita berhenti, mau kita ambil gambar. Kita ambil gambar. Kalau nak bergambar, okey, biasalah kita nak posing ke, nak apa ke. Ya. Okey. Jadi bersedia. Ada songkok saya ni. Okey, bersedia. Ambil gambar. Posing, Ada. Posing. Okey, Puan Syida, Puan Raihan, apa semua nak ambil gambar? Okey, ambil gambar on. Okey, bye. Pose. Yeay. Mana Little Lily? Okey. Dan juga Tidur. Apabila saya bilang 1, 2, 3, serentak kita jerit habis. Okey, bersedia? 1, 2, 3, habis. Bye. Have a good day. Bye everyone. Everybody have a good weekend. Bye. Okay, Bye. Take care. Stay safe. Take care semua. Stay safe, everybody. Stay safe. Bye. Bye Pak Maun. Pak Maun, tunggu dulu, jangan keluar ambil gambar dengan saya. Dengan Ramos sekali, kita bertiga. Ramos, kau ada cermin hitam tak? Kejap. Cermin hitam. Mata hitam. Pakai topi lah, handsome sikit. Apa je lah. Kat mana nak cari, tak ingat dah. Video filter. Okey, dah. Okey, kita ambil gambar. Okey, ambil gambar dengan Pak Maun sekali ni. Okey. Okey, bersedia. Okey, nanti saya post gambar dia. Okey. Selamat semua ya, jaga diri ya. Okey, bos. Thank you. Jumpa next week. Yep. Jumpa next week. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye.